Janji dicapati ataupun janji yang tidak ditepati. Itulah situasi yang dihadapi oleh beberapa bekas pemain Perak FC. Assalamualaikum kepada anda semua fans Harimau Malaya. Eksklusif hari ini kita bawakan kepada anda dua orang bekas pemain Perak FC, Hafizul Hakim dan juga Syamim Baharudin. Sihat dua-dua? Alhamdulillah. Sihat. Kami berada di Stadium Batu Kawan sedang dalam persiapan untuk ada perlawanan persahabatan malam ni. Kita tarik mereka sebentar untuk kita bincangkan isu yang sebenarnya perlu diambil berat sebab melibatkan periuk nasi bukan setakat mereka, malah keluarga mereka juga. Okey. Jadi saya nak minta perkongsian daripada anda semua. Kami dikabarkan bahawa anda tidak menerima apa-apa seperti yang telah dijanjikan sebelum ni. Boleh tak kami tahu apa sebenarnya yang telah dijanjikan sebelum ni? Aku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam yang apa yang orang tahu kan. First sekali masa kami berjumpa dengan pihak Perak FC yang baru, dia orang dapat settlekan untuk first 2 bulan setengah, tapi lepas tu dia orang janji dia orang akan bayar balance 31 bulan 1. Dan bila sampai tarikh 31 bulan 1, kami tak ada apa-apa berita, tak ada apa-apa yang datang daripada pihak Perak FC. Lepas tu dia orang minta untuk tangguhkan sedikit sehingga 15 bulan. 1592, dan kami bagi masa sampai 1592, still sampai hari ini tak ada apa-apa perkembangan terbaru lah daripada pasukan Perak FC, dan kami tak dapat apa-apa berita daripada daripada Perak FC sendiri. Adakah janji yang diberikan tu sama untuk setiap pemain ataupun setiap pemain tu ada janji yang berbeza? Tak, semua sama. Sama juga, tarikh yang sama diberikan. Okey. Bila dah lepas 15 hari bulan, tak ada apa-apa, ada tak anyone daripada Perak FC yang tampil ceritakan masalah sebenarnya dia tak mampu bayar ke? Maksudnya dia ada ambil tindakan lah untuk menceritakan apa situasi? Ada? Tak ada apa, just diorang bagi tahu dalam surat tu 15 diorang akan bayar lah gaji yang tertunggak tu. Ni dia sampai sekarang tak ada siapa pun yang cakap yang nak bayar ke apa ke, tak ada. Walaupun nak minta tarikh tangguh lagi pun tak ada? Tak ada. Sebarang tu tak ada. Hafizul, sebagai pemain senior, kita tertanya-tanya juga sebenarnya, kenapa player-player lain yang sebenarnya banyak juga yang menghadapi masalah sama dari Perak FC tidak tampil bersuara? Hafizul yang dilihat lebih berani untuk ceritakan apa yang berlaku kepada orang lain. Sebab saya rasa mungkinlah saya rasa ini bagi pandangan saya, mungkin sebab saya adalah ketua pasukan lepas Badak, Naim, Kenny semua keluar, dan apa-apa isu pun memang saya yang akan pergi ke depan untuk bantu player semua. Dan saya rasa mungkin daripada pihak media pun kalau call dengan player-player lain, saya rasa dia orang akan jawab, sebab kebanyakan player yang dah keluar ni tak ada apa-apa komitmen ikatan dah dengan Perak FC. So kami berhak untuk bersuara dan berhak untuk bercakap apa yang benda yang betul lah kan. Bukan kami tak menipu. Macam saya pun, apa yang saya suarakan, apa yang saya usahakan bukan untuk saya seorang, untuk semua pemain yang terlibat. Sebab saya tahu ada pemain-pemain muda macam Syamim ni sendiri, dia orang pun datang bukan yang bergaji terlalu besar, tapi komitmen yang ada pada dia orang, keluarga. Macam saya ada wife, anak semua. So pemain lain pun sama. Saya harap perkara ni tak berbangkit lagi untuk masa akan datang. Cuma untuk player lain, saya rasa kalau ada media yang pergi ke mereka, saya rasa mereka pun akan bercakap benda yang sama. Andai katalah kita bagi satu situasi esok selepas melihat video ni, mungkin somebody from Perak FC tampil minta peluang seterusnya. Adakah pihak anda sedia memberikan peluang seterusnya ataupun tegas untuk ambil tindakan? Tegas untuk ambil tindakan. Sebab macam saya pun, macam saya cakap tadi bang, saya bersuara untuk semua. Apa-apa tindakan saya buat, boleh tanya Syamim, kami akan bincang semua pemain. Sebab kami ada WhatsApp group, kami akan bincang semua. Selepas tu baru saya akan kedepankan tindakan itu. Macam sama macam sebelum ni, bila saya tanya adakah nak bagi peluang, dia orang kata tak boleh, kita nak juga fight benda ni. So saya akan fightkan benda ni. Sebab benda ni bukan saya seorang, semua pemain. Dan saya akan bincang dengan semua. Kalau semua kata okey kita fight, kita fight. Kita bukan tindakan daripada saya seorang. Okey, bila Hafizul kata akan fight tu, okey, dah mula dengan first kali tampil di media lah untuk ceritakan situasi sebenar, dan seterusnya apa tindakan yang akan diambil? Mungkin legal action? Legal action dalam proses, apa yang disefahamkan oleh lawyer kami, memang tindakan akan diambil dan report kami pun akan sampai ke FAM, dan selepas itu apa yang akan berlaku itu antara FAM, PFM dan Perak FC lah. Itu mereka akan bincang apa tindakan-tindakan. Tapi daripada apa yang saya fahamkan, memang tindakan susulan
telah pun diambil oleh lawyer kami semua daripada PFM. Dari PFAM. PFM. Okey, faham. Okey, kalau kita imbas baliklah, sebenarnya season lepas tu bila terjadi tunggakan gaji tu, ramai yang tinggalkan pasukan. Tapi anda antara yang stay lah dan masih cuba beri khidmat walaupun dengan kekurangan yang ada, anda masih cuba bertahan, tapi sebaliknya anda pula jadi bahan cemuhan fans. Dekat situ ada tak rasa macam pengorbanan tu sia-sia dengan apa yang terjadi sekarang? Anda harapkan janji tu tertunai juga, tapi tak janji, adakah pengorbanan tu sia-sia rasanya? Macam saya macam saya nak cakap sebelum ni, saya tak pernah ambil peduli apa orang cakap. Apa yang saya buat, biar saya tahu, keluarga saya tahu, Allah tahu. Sebab saya tahu apa yang kita buat, kalau kita niat buat untuk orang, benda tu takkan jadi. So saya buat dengan ikhlas, apa yang saya buat, biarlah yang dalam pasukan tahu kenapa saya stay. Dia orang tahu kenapa saya nak duduk dalam tim walaupun masa tu saya still pun ada offer untuk keluar. Tapi itulah orang cakap, kita merancang bang, Tuhan menentukan. Saya dengan macam saya, Azahan, Afiuddin, Idris, kami berniat nak stay tu sebab kami nak bantu player muda at least untuk stay dalam liga. Tapi perkara sebaliknya berlaku dan kami ambil full tanggungjawab tu, tak ada masalah. Cumanya itulah bila abang tanya jadi cemuhan untuk daripada fans, benda tu saya tak pernah ambil peduli dan saya tak kisah pun pasal benda tu, siapa nak maki ke apa ke, sebab tu masing-masing punya hak, itu lantak ada orang nak cakap apa. Cuma saya hanya buat kerja saya sebaik mungkin, sejujur mungkin, biarlah orang yang lebih berhak untuk menilai kerja kami daripada orang-orang yang tak sepatutnya lah. Macam Syamin, pemain muda baru nak bertapak, tiba-tiba ada masalah macam ni pula. Ada tak rasa motivasi tu terjejas? Mungkin dah mula berfikir, bola bukan masa depan aku kot, tak terjamin kot. Ada terfikir macam tu? Motivasi terjejas tak? Terjejas juga. Sebab saya first masuk, first saya dah ada dapat offer dengan Perak daripada saya dekat Manjung. Perak 2, so saya tolak. Then Rizal yang manager sebelum ni, dia offer saya untuk Perak 1. Tu yang saya datang. Tengok saya tak register. Saya tak register untuk last year dengan Perak. Tu yang saya macam terasa juga sebab saya datang nak main. Tapi saya tak boleh main. Lepas tu dengan gaji macam ni, saya terpaksa lah keluar. Nak buat macam mana. Memanglah kata siapa tak sayang negeri sendiri. Tapi kalau dah ni tu periuk nasib kita kan. Saya terpaksa keluar. Faham. Hafizul, tapi cakap-cakap orang lah, dia kata pemain bola ni gaji besar. 5 angka yang besar-besar. Setakat sangkut 2-3 bulan pun tak terjejas sebenarnya. Tapi anda sendiri yang hadapi risiko ni, apa kesukaran bila berlaku tunggakan ni? Macam Apek pernah cerita dia lari pada bank. Yes. Hafizul sendiri? Okay, jujur saya cakap bang, depan media, depan semua, saya boleh survive setahun lagi main tanpa gaji. Saya boleh survive dengan orang kata saving yang saya ada. Tapi ini bukan masalah saving, ini bukan masalah survive. Ini masalah orang kata hak pemain, ini masalah pihak majikan. Apa yang ditetapkan dalam kontrak kena buat. Sama macam player lain. Memang ada kadang-kadang kita akan rasa macam player nak bayar. Saya ada sampai sekarang lagi player yang mesej saya nak bayar gaji, nak bayar komitmen. Duit kereta, duit rumah yang nak pinjam dengan saya. Saya masih ada, saya boleh tunjuk bukti. Even player tu masih lagi dengan Perak sekarang. Tapi tu cakap ni benda macam ni bang, pihak majikan perlu lebih, orang kata lebih ambil berat lah. Jangan sebabkan gaji kau besar, gaji hang besar, hang boleh survive 3-4 bulan tak ada gaji. Bukan macam tu. So benda ni, isu ni sangat besar sebenarnya. Tak semua orang gaji besar. Yes. Memang orang kata okey gaji besar, tapi dia tak tahu komitmen dia ada berapa orang kat belakang. Saya boleh bagi contoh, ada seorang budak gaji 7,000 tapi dia ada 7 orang adik-beradik dia kena ambil tahu. Gaji 7,000, 7 orang adik-beradik. Ayah meninggal, mak sakit. So macam mana player macam ni nak survive? Benda-benda macam ni yang saya cakap dia orang kena lebih untuk ambil berat lah benda-benda macam ni. Jangan hanya just cakap gaji besar boleh survive, gaji besar boleh survive. Kita tak tahu masing-masing punya pintu rumah tu macam mana. So benda-benda macam tu orang kena fikirkan jugalah. Macam Syamin, pengalaman sepanjang masalah tu berlaku? Saya hilang pendapatan? Tak. Saya kira saya duduk dengan family. So saya punya komitmen tu tak adalah tinggi sangat. So saya boleh survive lah kalau duduk dengan family. Okey, tadi balik kepada legal action yang cadang nak ambil tu kan. Dalam keadaan sekarang Perak yang tak menentu, pengambil alihan tu pun belum berlaku keseluruhannya, belum settle.
ada harapan ke kalau kita bawa kes ni ke legal action pun ada cara penyelesaian dia? Itu kalau soalan tu bagi saya itulah orang kata macam mana cakap dia salah satu jalan untuk kami untuk menyelesaikan masalah ni. Kalau kami tak buat legal action bang sampai bila? At least kita buat legal action dan kita tengok mungkin akan ada tindakan seterusnya daripada Perak FC, kita tak tahu. So kita buat mana part kita dulu dan lepas tu kita tengoklah apa yang diorang akan buat. Kalau diorang nak contact kita, kita tak ada masalah kalau diorang contact kita untuk ajak bincang apa, tapi diorang tak ada contact apa, diorang pun senyap dan kami bila kami pun senyap, benda ni akan jadi lagi senyap. Sebab tu saya cakap players mengharapkan macam dia orang pemain muda mengharapkan sesuatu untuk settle dengan cepat. Dan bila player cari saya terpaksalah untuk suarakan benda ni. Okey, last soalan saya is Hafizul dah lalui benda macam ni dan pemain sini yang dihormati juga. Kalau ada satu pesanan untuk player muda berkaitan kontrak dan gaji ni, apa yang diorang perlu pandang sebelum letakkan tanda tangan? Bagi saya pernah duduk sebagai pemain muda, memang kita akan rasa dapat gaji besar kita akan terus happy dan saya kontrak. Tapi sebenarnya banyak benda juga kita kena tengok macam mana dari segi kewangan pasukan. Macam mana background pasukan tu, siapa yang ada dalam orang kata contoh kelab FC tu, siapa dah duduk dalam BODs apa semua. So kita kena tahu semua benda tu sebelum kita sign any contract lah. Bagi saya lah, untuk zaman sekarang. Macam dulu kita tahu kita ada kerajaan negeri kat belakang. So kita tak payah takut, kita tahu tiap bulan akan ada gaji. Tapi bila kita dah swasta, bila ada company, so kita kena check segala background daripada company tersebut sebelum kita sign any contract. Syamin, pengajaran yang boleh diambil daripada kes ni? Jangan cepat melata. Baca betul-betul kontrak kan. Itu je lah kot. Tak ada apa. Okey, so saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi masalah yang memang fans Perak betul-betul nak tahu sebenarnya. Tapi dia pun tak tahu nak cari berita ni kat mana. Tapi anda sudi berkongsi, saya harap benda ni dapat menjelaskan dan kemudian ada satu penyelesaian antara anda semua dengan Perak. Terima kasih. Terima kasih. Dari Harimau Malaya. Play line keluar, semua keluar. Play line keluar, jangan senyap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di Harimau Malaya untuk next content. Thank you. Thank you so much.